Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari lah. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berhormat Saudara Niza, yang berhormat Saudara Sim, Exco Kerajaan Negeri Pahang, wakil-wakil daripada jabatan dan saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Saya bukan akan berucap panjang kerana ini sesi libat urus. Cuma saya berbesar hati dengan kehadiran saudara-saudari kerana ini sebahagian daripada proses yang penting untuk kerajaan, khususnya Kementerian Ekonomi, memastikan rancangan ekonomi yang dibangunkan meliputi pandangan semua pihak. Jadi pagi tadi kita ada sesi tertutup dengan Kerajaan Negeri Pahang dan juga pimpinan-pimpinan negeri dan wakil-wakil jabatan, dan sesi yang kedua ini dibuka kepada orang ramai. Kerajaan sekarang dalam proses untuk melakukan kajian separuh penggal untuk rancangan Malaysia ke-12. Maksudnya kita ada rancangan setiap 5 tahun dan masa ini adalah masa yang baik untuk kita selaraskan, kaji balik dan tengok apa yang boleh diteruskan dan berjalan dengan baik diteruskan. Apa tumpuan baru yang patut diberikan mengambil kira keadaan ekonomi dan sosial rakyat yang semasa, yang itu kalau perlu diubah, kita akan ubah. Sebab itu tujuan kajian separuh penggal yang ada inilah. Jadi Negeri Pahang adalah negeri yang pertama. Saya dengan pasukan, dengan KSU akan pergi ke setiap negeri dalam tempoh 3 minggu akan datang. Dan saya ingat di negeri-negeri lain nanti, seperti yang sama yang ada di Pahang ini juga, sesi kedua kita akan buka kepada orang ramai untuk datang. Jadi sedikit gambaran mengenai kedudukan ekonomi dan perjalanan pembangunan negara kita. Kita ada milestone ataupun tanda aras yang terdekat yang cukup penting, iaitu mengikut unjuran sekarang. Kalau negara terus berkembang antara 4 ke 5% setiap tahun pertumbuhan ekonomi kita, insya-Allah Malaysia akan mencapai negara berpendapatan tinggi seawal 2026. Kita dah 2-3 kali tersasar ni, sepatutnya last kali kita ada peluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi tahun 2020. Kita tersasar. Sekarang the next milestone yang kita ada peluang yang baik ialah 2026. Sebab itu kita kena pastikan bahawa pertumbuhan itu kekal dan pada masa yang sama juga kita tangani beberapa masalah struktur yang ada dalam ekonomi kita. Sebahagian yang ditunjukkan oleh Cik Kode tadi ada menyentuh secara umum masalah-masalah struktur kita kan. Satunya ialah kita kena bergerak ke arah bentuk-bentuk dan kegiatan ekonomi yang lebih bernilai tinggi. Sebab tu kalau saudara-saudari tengok, kalau perhatikan, saya sendiri contohnya banyak tumpukan kepada sektor peralihan tenaga, tenaga baru, solar, net carbon. Selain daripada ini baik untuk alam sekitar, kita pun semua tahu perubahan cuaca, perubahan iklim ini sesuatu perkara yang betul. Dia bukan main-main kan. Sebab itu kita tengok dalam sebulan yang lepas ni banyak yang kena heat stroke dan sebagainya. Tapi selain daripada keperluan alam sekitar, satu aspek yang sebenarnya sama penting ialah sektor ini menawarkan nilai tambah ekonomi yang lebih baik. Jadi dari segi pertumbuhan itu lebih baik, kandungan teknologinya lebih baik, maka bentuk pekerjaan yang ditawarkan di dalam sektor ini menawarkan gaji yang lebih tinggi. Jadi dia ada titik pertemuan yang baik. Dunia memerlukan peralihan tenaga, negara memerlukan peralihan tenaga dan untuk
keterjaminan tenaga kita, kerana kita tak boleh terus bergantung kepada gas dan arang batu, kerana ini akan habis. Bila dia habis, kita ada masalah, kerana harga elektrik akan naik melambung, kita pun akan ada gangguan. Jadi sebab itu ada titik pertemuan yang baik untuk kita menggerakkan ekonomi kita ke arah tenaga boleh baru. Jadi sebab itu satu fokus kerajaan ialah menukar struktur ekonomi kita ke arah yang bernilai tinggi seperti tenaga boleh baru. Sama juga dari segi kandungan dan juga produk yang bersifat digital dan tech. Sebabnya ialah ini adalah bentuk aktiviti ekonomi yang boleh menawarkan kerja dan gaji yang lebih tinggi. Dan kelebihan tech dan digital ini, dia tidak terhad dengan lokasi fizikal dan kekangan geografi. Maksudnya kalau kita gambarkan kan, kalau kita ada cukup syarikat-syarikat yang menghasilkan produk digital yang bukan saja boleh dipasarkan di dalam negara tapi juga digunakan oleh orang di India, di Filipina, di China. Satu ialah syarikat-syarikat kita boleh melepasi halangan untuk mengeksport. Sekarang nak mengeksport ni tak mudah. Kalau nak eksport barang kan, kena pergi buat expo sana, kena buka syarikat modal besar. Tapi kalau produk digital, sesuatu yang dihasilkan di Malaysia dengan mudah boleh dijual di mana-mana. Tapi sudah tentu produk itu kena berkualiti, kena baik dan sebagainya kan. Dari segi sosioekonominya pula, dia boleh mengimbangi keadaan yang berlaku sekarang yang mana terlalu banyak tumpuan di kawasan-kawasan bandar. Sebab kegiatan tu bila dia tak digital, dia berbentuk fizikal, nak kerja kena pergi Kuala Lumpur. Nak engineer yang dalam sektor elektronik kena pergi Penang. Jadi dia ada tumpuan di kawasan-kawasan bandar dan itu ada kesan kepada negeri yang mana dia agak jauh sikit. Jadi kalau lebih banyak kegiatan berbentuk produk yang digital begini, maka maksudnya kita boleh ada keadaan yang orang duduk di Kuantan, di Pekan, di Lipis, tapi dia kerja remote kerana syarikat dia boleh ada di Kuala Lumpur dan sebagainya. Dia kerana produk dan perkhidmatan digital ni kebanyakannya melibatkan coders, software engineers yang sebenarnya tidak perlu kehadiran fizikal di satu tempat kan. Jadi sebab itu juga itu satu daripada sektor ekonomi yang kita bagi penekanan. Betul ada orang kadang-kadang tanya saya, komen kata seolah-olah saya sebagai Menteri Ekonomi ni dah bertukar menjadi Menteri Menteri sebab dia ingat soal tech, soal digital ini ialah soal sains dan teknologi. It is not. Dia sebenarnya teras kepada lonjakan ekonomi kita yang seterusnya kan. Satu lagi sektor yang kita memang bagi penekanan dan tumpuan, tadi saya bincang panjang, sembang dengan saudara Niza, ini soal keterjaminan makanan. Macam mana kita nak pastikan bukan saja cukup makanan, tetapi kita nak pastikan industri pemakanan daripada yang paling upstream, iaitu menghasilkan barangan tani, barangan makanan, kepada downstream iaitu memproses, membungkus, logistik networknya, itu menjadi satu industri yang bernilai tinggi kerana dia ada titik pertemuan dari segi kepentingan nasional dan juga dari segi nilai tambah dan peluang pekerjaan yang baik yang boleh ditawarkan. Dan sebab itu antara fokus yang kementerian saya tumpukan, kalau saudara-saudari tengok, ialah dengan secara cepat menghasilkan infrastruktur pertanian moden yang mana orang tidak lagi melihat industri tani pemakanan ini sebagai industri paling bawah yang kotor dan sebagainya, malah dia industri yang seksi sebenarnya. Kerana kita ada greenhouse yang cantik kan, pokok semua tersusun. Kemudian dari segi pembajaan, pengairan, semua dikawal di telefon, dia ada komponen IoT dia ada komponen pemasaran yang baik. Jadi itu juga jadi satu tumpuan kita supaya
lebih ramai terutamanya yang muda-muda menjadi usahawan tani moden. Kerana itu adalah aliran pertanian dan juga aliran pendapatan yang baik di masa hadapan. Sudah tentu ada perkara-perkara lain yang kita kena selesaikan. Contohnya seperti yang Cik Kodir tunjukkan tadi, kita ada cabaran dari segi jurang gaji. Jurang gaji di antara yang mula kerja, dari segi kekangan, tekanan kos sara hidup yang meningkat, tetapi kenaikan gaji itu tidak setimpal dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Itu juga perkara-perkara dasar yang sedang dikaji dan insya-Allah kita akan mula ada kerangka ke arah itu. Cuma ini bukan perkara yang mudah. Ada benda yang kerajaan boleh buat kerana itu dalam kawalan kerajaan semata-mata. Kalau kerajaan kata semua pegawai kerajaan esok kena pakai baju kuning, dia senang. Sebab memang semua yang kerja dengan kerajaan kena pakai baju kuning lah kan. Itu memang sebahagian daripada kerja. Dia bila melibatkan gaji, majikan paling besar dalam Malaysia ini bukan kerajaan, majikan dia ialah swasta. Dan kita kena imbangi di antara kemampuan dan kemampanan sektor swasta untuk menampung kenaikan gaji tanpa dia ada kesan yang mendadak kepada kelangsungan sektor swasta. Ini kita ada di antara kita pun yang memang dari sektor swasta. Kita tahu bahawa kalau tak kena cara, maknanya cash flow itu akan ada kesan. Jadi yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Yang naik gaji pun tak dapat, company itu pun rudum. Itu pun satu perkara yang kita kena lihat dengan menyeluruh. Sebab itu soal gaji ini memerlukan rundingan yang menyeluruh dan kerjasama bukan saja daripada kerajaan, tapi dia perlukan persetujuan dan kerjasama tiga kumpulan. Kerajaan di satu pihak, jadi orang tengah, pekerja di satu pihak, majikan di satu pihak kan. Jadi sebab itu dia akan ambil sedikit masa untuk kita lihat. Jadi ini adalah perkara-perkara perancangan ekonomi yang di peringkat top down. Di peringkat unit perancangan ekonomi, di peringkat Kementerian Ekonomi, kita tengok semua berdasarkan angka tadi, kita kata ini perkara-perkara yang kita kena ambil tindakan. Tapi saya juga faham perancangan ekonomi yang kami buat tanpa ambil kira pandangan daripada kumpulan sasar, baik kerajaan negeri, baik jabatan-jabatan dan terutamanya orang ramai. Yang itu selalunya kalau tak kena cara, rancang lain dia jadi lain. Kerana yang dirancang itu untuk dia berkesan dan dilaksanakan, dia mesti ada keserasian. Maksudnya sambutan itu mesti serasi. Yang dirancang itu perlu diuji dan perlu ambil kira maklum balas daripada kumpulan yang akan terlibat. Baru kita boleh fine tune untuk pastikan bahawa perancangan itu kebarangkalian untuk dilaksanakan dengan berkesan lebih tinggi berbanding dengan yang dirancang sendiri tapi tidak disemak dengan pandangan di bawah. Itu yang kadang-kadang ada jurang di antara yang dirancang dengan yang dilaksanakan. Jadi itu tujuan kita pada hari ini. Saya buka sepenuhnya niat kami daripada Kementerian Ekonomi dan Kerajaan ialah untuk mendengar. Gunakanlah sebaiknya. Ada perkara yang saya mungkin ada jawapan, ada perkara saya tidak ada jawapan lagi, tapi sebaiknya kami nak kutip pandangan masing-masing supaya kita boleh tutup jurang di antara perancangan dengan sambutan yang ada daripada kalangan sasar. Jadi dengan itu terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis supaya kita boleh teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.